Mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala temukan kita pada hari ini, hari yang ke-14 Ramadan, Ramadan Mubarak. Jadi insya-Allah tajuk yang diberikan kepada saya untuk dibincangkan pada pagi ini ialah berkaitan perbandingan dalam Al-Quran. Perbandingan dalam Al-Quran. Al-amsalu fil Quran. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, terdapat pelbagai seruan Allah kepada manusia yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Terdapat pelbagai seruan, bentuk seruan itu secara menggalakkan, menakutkan supaya manusia mengambil pengajaran, dan antara lain lagi ialah melalui perbandingan yang disebutkan sebagai al-amsal. Tujuan perbandingan Allah nyatakan ini, kaedah melalui perbandingan ini adalah, saya sebutkan sini dua tujuannya, dua sahaja, ada banyak tujuan lain. Fokus pada dua tujuan. Yang pertamanya ialah tujuan Allah menyebutkan perbandingan adalah supaya manusia berfikir. Supaya manusia berfikir hakikat kehidupan, supaya manusia berfikir tentang hakikat dirinya. Dan banyak perkara yang perlu difikirkan. Sebab manusia dikurniakan oleh Allah pemikiran, fikiran. Jadi kita boleh rujuk tujuan ini dalam surah Al-Hashr ayat 21. Cuba, kalau siapa yang ada ni, ayat depan boleh rujuk pada Al-Hashr ayat 21. Di mana Allah menyebutkan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andainya Al-Quran ini, sekiranya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung ganang, nescaya terbelah, terpecah gunung itu kerana takutkan Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Maka wa tilkal amsal, itulah amsal perbandingan yang Allah kurniakan, yang Allah sebutkan di sini bagi manusia. Bagaimana manusia supaya mereka berfikir. Itulah perbandingan tanggungjawab tadi. Andainya diturunkan kepada Al-Quran, kepada gunung ganang, Al-Quran itu diturunkan kepada gunung ganang, maka akan hancur, terpecah belah. Maka bagaimana manusia yang dikurniakan akal ini tidak tunduk patuh kepada perintah Allah. Gunung ganang yang tidak ada mata, tidak ada telinga dan tidak ada akal fikiran pun boleh tunduk patuh, takut kepada perintah Allah, takut kepada Allah. Bagaimana manusia? Mengapa pula manusia yang dikurniakan akal, manusia yang dikurniakan telinga, mata dan hati tidak takut? Itu terlihat bagaimana apa dikatakan sebagai tujuan supaya manusia berfikir, itu bukan tadi apa, watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun, supaya mereka berfikir. Manusia ini ada akal,
berfikir. Yang kedua tujuannya ialah supaya manusia mengambil pengajaran. Supaya manusia mengambil pengajaran. Di mana bila adanya pengajaran, ada kefahaman, maka dia akan berfikir. Jadi untuk berfikir, manusia kena ada ilmu. Ini kita boleh lihat dalam surah Al-Ankabut. Dalam surah Al-Ankabut ayat 43. Kita boleh tengok kalau ada buku, ada Al-Quran depan ya. Al-Ankabut ayat 43. Ini kita pergi pada tujuan tadi. Tujuan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Itu dia katakan. Perumpamaan ini kami, yakni Allah, buatkan untuk manusia. Dan tiada manusia yang memahami perumpamaan ini melainkan mereka yang berilmu. Karena itu nak memahami Al-Quran ini maknanya memahami dan melaksanakan tuntutannya mestilah berilmu. Kena berilmu maknanya bukan hanya sekadar membaca sahaja tetapi memahami tuntutannya itu. Itu orang yang berilmu itu. Jadi sini kita lihat. Saya akan kemukakan beberapa contoh perumpamaan. Beberapa contoh perumpamaan untuk difikir. Itu tadi, untuk difikir dan untuk diambil pengajaran. Untuk mengambil pengajaran, pasti ada ilmu. Bila ada ilmu, barulah nampak pengajaran itu. Jadi sini kita lihat. Contoh ayat-ayat ataupun kita lihat tentang al-amsal ini, perbandingan dalam Al-Quran ini. Banyak memang kalau kita nak melihat ni, banyak perbandingan. Saya cuba melihat dalam konteks perbandingan sesuatu yang positif sebagai satu galakan. Positif, kalau membandingkan sesuatu, manusia dengan sesuatu untuk melakukan perkara yang positif. Okey, saya cuba bawa dua ayat setiap ni, maknanya saya akan bawa dua ayat. Satu perbandingan untuk galakan, satu lagi perbandingan untuk menjauhkan perkara yang negatif. Yang pertama kita tengok sini. Yang pertama kita tengok iaitu galakkan melakukan perkara yang positif iaitu berinfak. Galakkan supaya berinfak. Bagaimana kita lihat perbandingan yang Allah sebutkan tentang orang yang berinfak. Ini boleh kita rujuk dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 261. Surah Al-Baqarah ayat 261. Cuba kita tengok bagi yang ada Quran. Itu perbandingan bagi orang yang berinfak pada jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabilaku. Sekali lagi ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabilaku fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perbandingan orang-orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah seumpama satu biji benih. Satu biji benih yang mana menumbuhkan 4 cabang. Pada setiap cabang tadi fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap cabang tadi tumbuhlah 100 lagi biji benih. Bermakna daripada 1 7 cabang. Kemudian daripada 7 setiap 7 tadi ada 100 lagi, bermakna 700. Maknanya gandaan perbandingan dengan biji benih. Orang yang berinfak pada jalan Allah. Ya. Jadi maknanya
satu digandakan sehingga 70. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Itulah kita lihat perbandingan yang pertama, orang yang berinfak pada jalan Allah. Pada jalan Allah, menginfakkan harta pada jalan Allah, menginfakkan kuda, menginfakkan tali kuda, baju besi, pedang dan senjata. Karena itu kita lihat seorang telah datang kepada Rasulullah SAW menginfakkan seekor kuda untuk fi sabilillah, untuk jihad fi sabilillah. Maka Rasulullah bersabda kepada orang tadi, apa katanya, bagi kamu 700 kuda di hari kiamat. Itu kita lihat. Yang kedua kita lihat, itu tadi perbandingan, satu perbandingan untuk galakkan berinfak pada jalan Allah. Yang kedua ialah perbandingan kalimat yang baik. Satu kalimat yang baik, bagaimana satu kalimat yang baik ini kita tengok. Yang amat digalakkan dalam Islam. Cuba kita lihat surah Ibrahim ayat 24. Ibrahim ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang ayat ni ya. 24 dan 25 ya. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Kita tengok bagaimana Allah membuat perbandingan di sini, iaitu apakah kamu tidak lihat perbandingan yang menyatakan satu kalimat yang baik dibandingkan dengan satu pohon pokok yang subur, akarnya bertunjang di bumi dan pohon-pohonnya menjulang di langit, dan makan segala apa yang buah yang tumbuh daripada pokok itu dengan izin Allah. Itulah bandingan bagi manusia supaya mereka sentiasa mengingati Allah. Kita lihat di sini perbandingan kata-kata yang baik, kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah, kalimah thayyibah. Ibarat seperti mana pokok yang baik, pokok yang subur. Di mana pokok yang subur tadi menghasilkan buah yang begitu baik untuk dimakan oleh makhluk-makhluk. Inilah satu kalimah yang baik. Yang sepatutnya manusia, orang-orang yang beriman mengambil pengajaran bahawa tidak sia-sia melakukan kebaikan kerana di sana ada gandaan yang diberikan oleh Allah. Kita tengok bahagian yang kedua, itu perbandingan pada sesuatu yang negatif. Pada sesuatu yang negatif, iaitu kita tengok tentang sikap dan perangai orang yang tidak beriman. Sikap dan perangai orang yang tidak beriman, iaitu boleh rujuk Al-Baqarah ayat 171 ya. Ayat 171 Al-Baqarah 171, perbandingan masal sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Summum bukmum umyun fahum la yaqilun. Perumpamaan orang-orang yang perumpamaan orang-orang kafir itu adalah seperti pengembala yang menjerit kepada binatang yang digembalanya.
Binatang itu tidak mendengar melainkan panggilan atau jeritan. Ini satu perbandingan. Mereka itu tuli, bisu dan buta, mereka itu dah tidak faham. Maknanya kita lihat di sini, binatang, dia ada telinga, tapi dia tidak memahami apa yang diperkatakan kepadanya. Pengembala menjerit, manggil binatang tadi dengan kuat tetapi tidak dipedulikan oleh binatang tersebut. Tidak dipedulikan. Jadi apa yang didengar ialah suara pengembala itu sahaja. Dia tidak mendengar arahan. Ini bandingan bagi orang-orang kafir yang diajak kepada beriman. Diajak kepada beriman, tapi mereka ini tetap terus dengan keadaan mereka. Sebab apa? Kerana mereka tidak memahami apa yang diperkatakan kepada mereka. Okay. Yang kedua ialah segi perbandingan yang negatif ialah bagaimana kecenderungan manusia menurut hawa nafsu. Manusia menurut hawa nafsu ini dibandingkan seperti mana tabiat anjing. Tabiat anjing. Jadi kita boleh lihat perbandingan ini dalam surah Al-A'raf ayat 176. Al-A'raf ayat 176. Bagaimana Allah menyebut tentang perkara ini. Jadi makna tentang ayat ini kita tengok bagaimana Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mengikut hawa nafsu ini. Famasaluhu, orang-orang yang mengikut hawa nafsu ini yang Allah sebutkan walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Manusia yang mengikut hawa nafsu ini famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Mereka ini diibaratkan seperti mana anjing. Mana dalam keadaan mereka ini dihalau atau dibiarkan sentiasa menjelirkan lidah. Begitulah perbandingan kita lihat. Bagaimana anjing dalam kesesatan. Baik diajak ataupun diarah ataupun dibiarkan, maka dia terus dalam keadaan menjelirkan lidah. Maknanya, karena itu dalam satu ayat lain Allah menyebutkan tentang sikap orang-orang yang tidak beriman ini, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama ada kamu berikan peringatan atau tidak berikan peringatan, mereka tetap tidak akan beriman. Jadi begitu kita lihat bagaimana Allah mengajak manusia ini dengan membuat pelbagai perbandingan. Yang baik sebagai galakan untuk manusia dan yang buruk itu sebagai satu sempadan untuk dielakkan. Dan ada kala kita lihat sebagai untuk kesimpulan sini, selain daripada ini kita lihat walaupun Allah tidak sebutkan sebagai perbandingan, tapi ada ayat yang tersirat dalamnya perbandingan, tapi tak disebutkan al-masal tadi tak disebutkan masal, tapi ada perbandingan di dalamnya itu. Contohnya kita lihat Al-Baqarah ayat 74, Allah menyebut Bismillahirrahmanirrahim, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Kan? Hati manusia itu, kemudian hati mereka itu, Israel, hati mereka ini kesat. Selepas itu engkar, selepas itu seperti mana batu atau lebih kesat, lebih keras lagi daripada batu. Tidak disebutkan masal di sini, tapi di situ juga ada perbandingan. Kerana batu ini walaupun dia keras, akhirnya di celah-celahnya mengalir air, terbelah memancarkan air, dan ada batu yang jatuh kerana takutkan Allah. Tetapi manusia hatinya yang lebih keras daripada batu itu tidak terkesan dengan dakwah, tidak terkesan dengan apa yang dilihat dan apa yang dia nampak di depannya itu.
Rasa itulah sahaja untuk kita berkatakan pada hari ini berkaitan al-amsalu fil Quran, perbandingan dalam Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.